35.3 rakyat Malaysia menghidap darah tinggi. Jadinya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers Dialog Visiogo pada hari ini. Bersama saya lagi Zaid dan partner saya. Yes, dalam Dialog Visiogo, peneraju kehidupan yang lebih sihat. Jadinya pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton Dialog Visiogo pada episod kali ini. Dan bagi yang baru saja menonton Dialog Visiogo pada hari ini, saya ingin memohon kepada anda semua untuk klik button like kat bawah dan jangan lupa untuk share kepada kesemua kenalan yang ada dalam Facebook untuk sama-sama kita dapat manfaat daripada apa perkongsian yang kami ingin sampaikan pada petang ini. Dan tajuk pada hari ini berbunyi darah tinggi penyebab stroke. Betul ke? Betul ke tak? Tak tahulah betul ke tak. So kalau anda semua nak tahu betul ke tak, boleh tunggu, stay tune hingga ke akhir rancangan Dialog Visiogo pada hari ini untuk tahu betul ke darah tinggi ni penyebab stroke ataupun ada benda lain yang menjadikan stroke itu menjadi salah satu penyebab kepada stroke, bukan darah tinggi semata-mata. Dan itulah antara benda yang kami ingin kongsikan sepanjang Dialog Visiogo pada petang ini. Jadinya sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang baru saja masuk untuk menonton Dialog Visiogo pada hari ini. Boleh komen kat bawah jika ada sebarang soalan, boleh juga komen untuk bagi semangat kepada saya ataupun Cik Najwa kat sebelah saya ni, ataupun siapa-siapa saja yang ada di luar sana yang mungkin sedang menonton Dialog Visiogo pada hari ini. So bagi anda yang ingin menonton sehingga ke akhir rancangan, pastikan anda duduk di tempat yang betul lah. Kan? Mana tahu ada yang balik kerja, pastikan support tu kena ada lah. Ada yang duduk kat rumah pun pastikan duduk kerusi yang selesa. Jadinya Cik Najwa, kan? Sebenarnya Cik Najwa ni kerja kat mana ni? Cawangan mana sebenarnya? Saya kerja dekat Visiogo, Cawangan Bangi lah. Ya, so bagi anda yang pernah datang ke Visiogo Cawangan Bangi, saya rasa pernah ni jumpa Cik Najwa ni. Mungkin. Mungkin pernah jumpa mungkin sebab dah lama Cik Najwa bekerja dengan Visiogo ni. Dan saya rasa Cik Najwa pun antara fizioterapis yang dah banyak tackle masalah-masalah stroke lah, kan, sepanjang merawat pesakit-pesakit di Visiogo. Jadinya topik kita pada hari ini berbunyi darah tinggi penyebab stroke. Betul ke tak betul? Kan? Dan sebelum ni, bagi anda yang dah menonton episod yang lepas, saya bersama Cik Syafiq membincangkan tentang apa itu stroke. Dan jenis-jenis stroke kan? Yes. Sebenarnya stroke ni apa Cik Najwa? Okey, kalau berdasarkan kalau orang tengok apa live Cik Zaid minggu lepas stroke tu berlaku bila penyempitan darah, saluran darah ke otak kita lah. Okey. Sama ada dia sempit ataupun saluran darah tu pecah. Pecah. So bila pecah tu dia akan mengganggu kita punya bekalan oksigen ke otak lah. Benda ni akibat dia akan ganggu fungsi otak tu jugalah. Ada macam orang yang terganggu fungsi dia, nak gerakkan tangan tak boleh, kaki tak boleh, dia ada yang tak boleh nak cakap. Tu tak biasa pakai benda ni. Hati-hati ya. So macam itulah secara ringkas apa itu stroke lah. Minggu lepas juga ada dia orang bincangkan jenis-jenis stroke. Apa dia Encik Zaid Yap. Senang dia bertanya saya pula sekarang So apa yang kita kongsikan pada minggu lepas, stroke ni ada 3 jenis sebenarnya. Tapi yang utamanya ada 2. Tapi ada juga setengah orang klasifikasikan beberapa jenis. Tapi yang kita kongsikan pada episod yang lepas, kita bagi 3. Yang pertama ialah ischemic stroke. Itu yang pertama. Ischemic ni di mana berlakunya blood clot ataupun darah beku ke saluran darah yang ke otak lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hemorrhagic stroke. Yang ni saluran darah pecah tadi tu Cik Najwa. Saluran darah ke kepala kita pecah pun boleh menjadi penyebab stroke. Okey, dan yang ketiga adalah TIA, transient ischemic attack. Yang ni biasanya dikenali sebagai mini stroke lah. Dan kadang-kadang simptom boleh hilang dalam 24 jam dan sebagainya. Dia sebagai amaran awal sebelum berlakunya stroke yang lebih besar lah, seperti ischemic ataupun hemorrhagic stroke. So bahasa mudahnya stroke ni biasanya melibatkan salur darah lah yang terkesan ke kepala kita ataupun di bahagian otak kita, sama ada pecah ataupun tersumbat. Itulah penyebab kepada stroke. Bukan penyebab, itulah jenis-jenis stroke yang ada. Penyebab kita akan bincangkan pada petang ni. So Cik Najwa, tanpa kita lengahkan masa kan, sebenarnya risiko penyebab stroke ni saya rasa ada banyak lah. Ada banyak. Kalau kita pernah attend pesakit-pesakit stroke,
macam-macam cerita dia orang boleh ceritakan. Kenapa boleh kena stroke Ada yang kata saya ada 3 serangkai kan. Ada yang kata tiba-tiba je kena masa tidur pun ada juga. Tapi sebenarnya apakah penyebab berlakunya stroke dalam kalangan rakyat Malaysia kita? Jadi sebelum kita pergi kepada Cik Najwa, sekali lagi saya mohon kepada anda semua yang mungkin baru saja menonton Dialog Sungguh pada petang ni, boleh klik button like kat bawah dan juga share lah kepada kenalan yang ada. Sebab saya rasa info yang kami ingin kongsikan ini adalah bermanfaat untuk tatapan semua. Jadinya elok kita sebarkan benda kebaikan kepada yang lain. Okey Okey, so Cik Najwa, apa benda sebenarnya penyebab stroke ni? Sebab saya rasa risiko faktor ataupun penyebab kepada stroke ni ada banyak sebenarnya. Mungkin ada yang kita boleh kawal kan, ada yang kita tak boleh kawal. Jadi apa sebenarnya? Okey. So betul lah macam yang Cik Zaid cakap tu, penyebab stroke ni kita bahagikan kepada dua. Satu yang kita boleh kawal lah. Betul. Okay, satu lagi memang di luar kawalan kita. Di luar kawalan. Di luar kawalan lah. Okey. So dalam faktor yang kita boleh kawal ni, yang paling utama sekali, yang kebanyakan pesakit stroke akan adalah kondisi ni adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Cik dia tahu tak apa normal? Normal tekanan darah tinggi. Kalau tak silap saya yang atas 120 dan yang kat bawah adalah 80. Itulah yang normal lah. Betul kan? Normal lah. Tapi bila dia punya bacaan tu yang atas dia jadi 140 dan yang bawah jadi 90, yang tu kita dah kena start berjaga-jaga lah. Better bila kita punya bacaan tu dah tinggi, kita kena cepat-cepat jumpa doktor. Jumpa doktor untuk dapatkan nasihat supaya kita boleh kawal lah kita punya tekanan darah tinggi tu. Sebabnya benda ni bahaya. Tekanan darah tinggi ni macam kita dah explain tadi dalam apa itu stroke kan. Betul. Dia adalah penyepitan ataupun salur darah yang pecah. So betul. Tekanan darah tinggi ni dan tekanan darah tinggi ni bila dia terlalu tinggi sampai kita punya salur darah tu tak mampu nak tampung, so dia akan menyebabkan pecah tu lah. Sebab itulah kita kena cepat-cepat untuk dapatkan nasihat daripada doktor supaya kita boleh elakkanlah benda ni daripada terjadi. Darah tinggi kiranya itu antara salah satu faktor yang kita memang boleh kawal sebenarnya, sama ada kita nak menghidap ataupun tak darah tinggi ni. Betul kan? Betul. Selain pada tu apa lah Cik Najwa? Selain pada tu. Okey. So selain daripada darah tinggi, orang yang merokok. Orang yang merokok. Okey, diorang lebih berisiko tinggi untuk mendapat stroke ni lah. Sebab kita sendiri tahu kan, merokok tu dah bahaya dah. Jadi dia punya asap tu, dia punya kandungan asap tu ada beberapa substan yang memang bahaya. Okey, contoh nikotin, karbon monoksida, semua orang tahulah benda tu kan. Jadi substan ni dia akan memekatkan kita punya darah tu. Okey, bila darah tu pekat, dia akan lama-lama makin pekat. Okey, so dia akan jadi bentuknya gumpalan. Gumpalan dekat salur darah tu. So bila darah tu nak flow, dia akan terganggu lah. So daripada situ yang akan terjadinya stroke ni. Sebabnya bila saluran darah tu terganggu, bekalan oksigen tak cukup ke bahagian otak kan. Sebab ada darah yang beku lah, blood clot yang tersumbat di saluran darah ke otak kita lah. Sebab tu kalau kita tahu kan, biasanya ischemic stroke lah, darah beku ni kan, berlaku dalam saluran darah. Tapi dia ada banyak sebenarnya kan, sama ada salur darah yang beku ataupun ada blood clot tu yang memang salur darah ke otak, ataupun ada di tempat lain lah. Sebenarnya dia ada dua jenis lah. Tapi nak ceritanya, mungkin merokok ni meningkatkan risiko lah untuk kita dapat salur darah kita tersumbat. Okey, jelas. Selain pada dah ada hypertension kan. Hypertension ni sebenarnya darah tinggi lah kan. Betul. Ya, lupa nak. Mungkin ada yang dengan HPT kan ataupun hypertension, itu adalah darah tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, merokok. Selain pada merokok, apa lagi biasanya? Okey, biasanya kalau berdasarkan apa yang kita dah rawat pasien stroke semua ni pun memang dia ada condition ni. Itu diabetes. Yep. Kandungan gula yang tinggi lah dalam darah. So bila ada penyakit ni, diabetes ni, dari mana datangnya diabetes ni? Dari mana? So biasanya dia diabetes ni kita boleh dapat daripada cara kita punya pemakanan lah. Sama ada kita makan makanan manis tapi yang banyak sangat, terlalu berlebihan. Hari-hari makan
aiskrim lah, minum teh, tarik. Minum minuman bergas ke kan. Benda tu kan semua makanan yang tinggi gula kan. So itu akan menyebabkan diabetes lah. Betul. Okay. Sebab yang kedua mungkin daripada kita punya organ sendiri yang gagal untuk produce substance insulin untuk convert balik kita punya makanan tu kepada dia punya last punya produk yang itulah. So kalau untuk diabetes ni cara kita sendiri nak kawal lah untuk elakkan daripada kita dapat diabetes ni, kawal lah kita punya makanan tu. Boleh nak ambil makanan macam manis apa semua tu, tapi kurangkanlah sikit-sikit. Jangan tak biasa ambil ni tiba-tiba kita cut terus semua. Itu macam tak boleh lah. Tak boleh juga kan. Kita sikit-sikit lah. Dan untuk lebih macam rasa macam kita nak secure lagi lah, kita macam akan confident dengan kita punya condition tu, dapatkanlah nasihat daripada doktor, cepat-cepat pergi jumpa doktor ataupun buatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala lah. Betul. Diabetes kan, kencing manis kan. Itulah sebab saya ni kan biasa suka juga minum minuman manis lah kan. Dulu tak tahulah, bagi saya kalau mungkin orang kata orang Kelantan ni suka benda yang manis kan. Tak pastilah, tapi memang dulu memang saya sangat sukalah. Setiap pagi je mesti minum manis. Tak tertarik mesti ada air Milo kan. Tapi sekarang macam dah berubah macam lah. Dah berubah sikit lah. Dah ada kesedaran orang kata. Tapi tak pernah check lah ada ke tak diabetes ke tak. Mungkin boleh start check. Mungkin boleh check lah. Mungkin kita rasa kita sihat kan, tapi tak pasti apa sebenarnya yang ada dalam badan kita ni, sama ada ke tak ada ke, kita tak pasti. Saya rasa kalau part-part nak check sama ada kita ada diabetes ke, darah tinggi ni, better berjumpa dengan doktor lah. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk kita kenal pasti status kesihatan kita. Barulah kita tahu kita ada apa kan, ataupun kita memang sihat walafiat. So okey kalau kan? Yes, barulah betul kan. Alright. So ada 3 dah setakat ni kan faktor yang kita memang boleh kawal lah. Memang betul lah saya rasa memang boleh kawal. Setakat nak ada darah tinggi boleh dikontrol untuk menjadikan darah kita punya blood pressure itu normal. Iaitu sebanyak 120/80 yang kat bawah tu kan. Dan merokok pun saya rasa boleh kawal lah. Dan sekarang ni untuk ulas isu rokok ni agak sensitif sebenarnya. Kan. Saya faham memang sukar untuk kita berhenti merokok. Tapi sekarang ni banyak sebenarnya cara ataupun inisiatif untuk mengurangkan kita merokok. Tapi anda yang mungkin dah biasa merokok pasti lebih tahulah apa jalan yang terbaik untuk mengurangkan merokok tu. Dan yang ketiga adalah diabetes. Pun boleh dikawal melalui mungkin pemakanan dan juga gaya hidup kita lah. Selain pada tu Cik Najwa, ada lagi tak yang faktor-faktor yang kita boleh kawal daripada terkena stroke ni? Ada lagi. Sebabnya banyak faktor yang menyumbang kepada stroke ni lah. Ya betul, sangat-sangat banyak. Kalau untuk faktor yang kita nak kawal ni, itu satu perlukan kita punya determination sendiri juga. Okay. So faktor yang seterusnya ini adalah kolesterol. Kolesterol. So kerana kolesterol yang tinggi akan menyebabkan salur darah kita terkumpulnya lemak. So kolesterol yang tinggi. Kolesterol datang dari mana? Datang daripada makanan juga. Malaysia ni banyak makanan dia. So kalau bagi terus start dengan roti canai. Betul. Okay. Ada yang makan nasi lemak ayam goreng kan, petang-petang kita makan pisang goreng pula. Semua tu kandungan minyak yang banyak lah sebab dia deep fry kan. So benda-benda tu semua mengakibatkan pengumpulan lemak dekat kita punya salur darah tu. Akhirnya terjadilah, kalau boleh kita tak nak kan stroke tu. So kita kena ada determination tu yang tinggi untuk kawal kita punya pemakanan lah. Betul. So rasanya kan diabetes, hypertension dengan kolesterol ni, inilah orang katakan 3 serangkai, betul ke? Mungkin kalau mungkin betul, ya boleh jawab kat bawah. Saya rasa betul lah. Sebab kebanyakannya pesakit stroke yang saya rawat mostly akan katalah ada 3 jenis penyakit serangkai. Dan 3 penyakit serangkai tu bila ditanya memang ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol. 3-3 yang tinggi. Bila ada ketiga-tiga ni memang kat rumah hari-hari akan makan ubat lah. Kan hari-hari akan makan ubat. Tapi biasanya pesakit yang ada ketiga-tiga ni tak semestinya mendapat stroke sebenarnya kalau dikawal. Tak semua. Sebab jangan ingat bila dah ada ni terkena stroke. Jangan kata macam tu pula. Itu hanyalah risiko.
So jika kita ada benda 3 penyakit ni ataupun kita pun merokok, mungkin boleh jadi kita berisiko untuk mendapat stroke. Ya. Tapi kalau kita kawal kita punya penyakit, insya-Allah kita akan dihindarilah daripada terkena stroke ni. Tapi kan secara kesimpulan yang saya nampak, most yang boleh dikatakan diabetes ke kolesterol ni semua berpunca daripada pemakanan lah. Kan? Pemakanan dan saya hari tu ada terdengar dalam satu rancangan ni, dia bercerita tentang sampah sarap sebenarnya. Sampah sarap. Tak ada kaitan kata saya memang tak pasti. Tapi saya sekadar nak kongsikan lah. Ada satu orang ni memang dia bekerja di tempat yang mengutip sampah lah kan. Sisa sampah sarap sebenarnya. Dan bila dibuat statistik, dikatakan rakyat Malaysia kita ni sampah apa paling banyak? Sampah apa paling banyak? Yes, sisa makanan. Itu yang paling banyak di Malaysia. Dan statistik yang ditunjukkan, bila bulan puasa, lagi banyak sisa makanan yang ada lah dalam sampah sarap. Ya, boleh dikatakan memang makanan sangat banyak lah di Malaysia. Dan saya rasa tak mustahil lah kita boleh terkena jika pemakanan kita tidak dijaga dengan betul. Betul kan? Cik Najwa? So antara isu besar faktor pemakanan ni apa sebenarnya yang kita nak sarankan lah mungkin kepada viewers kita yang tengah menonton Dialog Future pada hari ni? Nak katanya kita tak adalah macam pakar dalam bidang ni kan. Sebenarnya general knowledge lah. Dari segi pemakanan ni bersederhana. Dalam apa yang kita ambil tu lah. Kalau boleh elakkan makanan yang goreng, lebihkan macam rebus, steam macam tu, kurangkan portion karbohidrat, lebihkan buah, serat, sayur semua tu lah. Minum air masak banyak-banyak. General knowledge, betul. Dan kalau nak lebih tahu macam mana kita nak kontrol pemakanan, saya rasa sekarang ni sangat banyaklah dietitian kat luar sana. Ataupun ada sesetengah apps yang boleh kenal pasti, yang boleh kira kan kalori makanan kita ambil. Saya rasa sangat baguslah jika ada benda-benda macam tu. Dan kalau nak lebih tahu, bolehlah merujuk kepada yang lebih pakar lah. Apa yang kami kongsikan berkaitan dengan pemakanan hari ini sekadar general knowledge lah sebagai fizio. Sebab bagi kami faktor pemakanan ini sangat penting. Dan yang lebih penting lagi yang untuk kita elakkan daripada mendapat stroke adalah kita kena kontrol lah daripada terkena darah tinggi, terkena diabetes, terkena kolesterol yang tinggi, melalui juga senaman ke ataupun physical activity. Itu pun antara salah satu cara untuk kita mengurangkan kadar kita terkena penyakit stroke. Betul Cik Najwa? Betul sangat. Ya. So kalau ikutkan kan, physical activity ni apa sebenarnya? Agak-agak kan physical activity ni apa? Adakah sekadar memang betul-betul bermain futsal saja dikira physical activity kan? Tapi taklah sebenarnya. Kalau ikutkan WHO, dikatakan physical activity ni sebenarnya adalah tak kisah apa benda yang kita buat, janji pergerakan ataupun perbuatan yang kita buat tu menggunakan skeleton masa kita yang memerlukan energi dipotong itu maksud dia lah. Maksudnya kita buat sesuatu menggunakan energi. Energi kita dapat daripada pemakanan. So kita buat je apa-apa saja menggunakan kita punya otot, tubuh badan ni yang memerlukan energi, itu dikira sebagai physical activity. Itulah yang aktif lah hari-hari. Ya, kena aktif lah kan hari-hari ni kan. Dan kalau ikut betul pun saranan daripada WHO, dia katakan orang dewasa kan. Orang dewasa ni memang sepatutnya kita melakukan senaman lah. Sebenarnya senaman sekurang-kurangnya kan, paling minimum kita kena buat adalah sebanyak 150 minit Cik Najwa seminggu untuk senaman moderate intensity, aerobic physical activity. Apa benda kan moderate intensity tu? Macam brisk walk je lah. Maksudnya dalam seminggu tu peruntukkan 150 minit untuk brisk walk. Itu yang pertama. Sebab dia kata kita tak boleh buat benda tu saja, tak boleh buat aerobic physical activity saja, kena campur dengan strengthening exercise. Strengthening exercise ni seperti biasalah orang yang workout kan, workout ataupun pergi gym, tapi biasanya just buat workout sajalah. Apa-apa saja yang kita menggunakan untuk kuatkan otot kita. Basically strengthening exercise ni dikira bila mana kita menggunakan keseluruhan major ataupun otot-otot besar lah dalam tubuh badan manusia ni. Dia kata at least 2 hari. 2 hari. 2 hari kena buat strengthening exercise. Setakat ni saya masih lagi lah ada banyak untuk aerobik exercise kan. Tapi strengthening tu kurang kan. Ada setengah orang strengthening banyak tapi aerobik tak ada, tak boleh. Dia kena sekali balance antara tu. Ataupun
tadi moderate kan, ataupun yang kedua, pilihan kedua sama ada kita nak buat vigorous aerobic physical activity, seperti mana jogging, running. Yang ni diperuntukkan minimum dalam seminggu 75 minit saja. Tapi still kena tambah dengan strengthening exercise dalam 2 hari juga. Itu yang saranan WHO lah, dikatakan. Tapi secara statistiknya kan, secara statistiknya global kan, secara global dia, 1 daripada 4 orang dewasa tak mencapai lah seperti mana saranan untuk melakukan physical activity. Jadinya memang kebanyakannya manusia di atas muka bumi ni kurang melakukan senaman. Sebab itu mungkin terdedah ataupun berisiko untuk mendapat pelbagai penyakit. Dan apa yang kita nak klasifikasikan, apa yang kita nak fokuskan dalam tajuk Dialog Physiogoo pada hari ini adalah penyakit-penyakit ataupun condition lah yang menjadi faktor penyebab terkenanya stroke. Jadi secara kesimpulan, darah tinggi ni penyebab stroke ke tak? Betul? Dia termasuk dalam faktor penyumbang lah. Dia bukan specifically penyebab. Bukan dia semata-mata je lah. Bukan dia semata-mata. Dia pun salah satu faktor lah pada penyebab terkenanya stroke. Tapi kita ada juga kan faktor yang di luar kawalan kita, betul kan? Tapi untuk kita kongsikan apakah faktor yang berada di luar kawalan kita kepada stroke ni, nanti kita akan kongsikan sebentar lagi bersama Encik Najwa lah. Dan selepas ini pun kita ada satu slot yang menarik yang ingin kita tunjukkan kepada anda semua. Apakah slot tu? Memang kena tunggu sebentar, sebab sebelum saya pergi kepada slot seterusnya, kita nak berehat sebentar. Kita nak berehat sebentar dan kita nak tunjukkan video penjagaan SOP lah di Physiogoo. Apakah SOP yang kami laksanakan sepanjang PKP ni di Physiogoo untuk terus beroperasi bagi menghidupkan kehidupan anda semua. Jadi, ayolah kita bersama berehat sambil menonton video yang kami sajikan kepada anda semua. Roll it! Bertemu kembali bersama saya Zaid dalam slot kedua, di mana pada slot kali ini saya ingin kongsikan sedikit knowledge lah berkaitan macam mana cara kita nak menggunakan BP set. Jika nampak kat sini,
kita ada seorang cameo lah. Cameo tak ada ni jemputan yang saya panggil khas untuk menjadi model lah untuk kita pada hari ni, sebab saya nak tunjukkan cara-cara macam mana kita nak menggunakan BP set. Sebab yang kita tahu, kalau pesakit stroke biasanya memang kita kena monitor dia punya bacaan darah tinggi dari hari ke hari. Memang kena monitor. Cumanya apakah cara yang tepat untuk kita monitor pesakit stroke punya bacaan darah tinggi? Tapi di sini saya ingin maklumkan, saya bukanlah orang yang pakar untuk menceritakan tentang bacaan BP set dan sebagainya. Tapi yang lebih pakar, anda boleh merujuk kepada ahli farmasi ataupun mana-mana doktor. Sebab bacaan kita punya BP ni, darah tinggi ni, memang boleh didiagnose oleh doktor sahajalah sepatutnya. Cumanya apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah macam mana cara yang sesuai untuk kita mendapatkan bacaan yang tepat untuk bacaan BP pesakit stroke lah. Okay, so pada hari ini jika nampak pesakit pada petang ni memang baring sajalah. So ni antara the best position untuk kita check BP. Tapi boleh juga kalau kita nak check kita punya bacaan darah tinggi ni dalam keadaan duduk pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting masa nak check ni pesakit kena relax lah. Relax, tenang je kan. So relax, tenang, barulah kita mulakan dengan macam mana cara nak check. So kat sini kami ada satu alat, memang alat untuk cek bacaan darah tinggi lah. Tapi kat luar sana memang ada pelbagai saya rasa produk yang menjual untuk BP set ni. So boleh saja dapatkan mana-mana produk, tak ada masalah untuk kepentingan masing-masing lah. Sebab nak tak nak, memang bila mana kita menjaga seorang pesakit stroke, memang perlu untuk kita tahu bacaan darah tinggi. Sebab kadang-kadang bila kita buat sedikit senaman ataupun kita menggerakkan pesakit, boleh jadi bacaan naik tinggi, menyebabkan pesakit susah ataupun sukar lah. Boleh jadi dia kena second attack of stroke. Itu sangat penting lah. That's why untuk kita check BP ni sangat-sangat penting lah. Okay, so the first step adalah pertamanya, memang kita akan menggunakan sebelah tangan kiri lah. Okay, itu yang paling digalakkan untuk kita check. Dan kita boleh buka dia punya puff ni dan masukkan. Boleh tengok macam mengajar masak pula rasa. Tak ada lah, okey. Gurau saja. So kalau boleh, tangan pesakit dia kena menghadap ke atas lah, pusing, dan palm ni menghadap ke atas macam ni. Okey, ni the best lah. Pesakit pun relax, meletakkan saja tangan kat sini. Dan seeloknya bila kita pakaikan puff ni, pastikan tak ada baju lah kat bawah. Pastikan memang selak, tarik ke atas. Dan saya rasa rata-rata pesakit saya pun memang kalau pesakit stroke memang takkan pakai baju yang fit macam sekarang lah. Biasanya pakai baju yang memang sangat senang untuk kita tarik. Pastikan macam tu lah. Dan kita boleh tarik dan pastikan di hujung yang paling bawah ni, kalau anda nampak, so boleh jarakkan antara 2 jari, 1 inci. Kalau ikutkan daripada saranan ataupun kajian, boleh letak tinggi sikit dalam 1 inci ataupun 2 jari lah. Paling mudah daripada siku dia. So dah nampak macam okey. Satu lagi yang penting, pastikan salur wayar ni kan tak berbelit-belit lah dekat tangan. Dan pastikan juga berada di tengah-tengah, supaya sensor tu tepat lah untuk bacaan dia. Dan kita boleh wrap. Baru kita boleh wrap. Sekejap. Okey ke? Cik tanya, okey ke? Baik. Dan satu lagi tips, pastikan bila kita dah wrap, biasanya 80% saja yang kita wrap lah. Pastikan boleh masuk 2 jari hujung ni, kat dalam ni. Sebab nanti bila kita tekan start, dia akan pump mengeras lah dekat kita punya lengan ni. Okey, saya mulakan. Biasanya relax saja. So bila kita mulakan, nanti dia akan start menekan lah dekat kita punya pergelangan lengan. So bila macam ni, pastikan masa kita dah check kan, tengah measure ataupun bacaan mesin ni dikira, pastikan pesakit pun kita tak bercakap dengan dia. Pastikan dia betul-betul relax saja untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey. Tengoklah, tak sampai seminit pun biasanya untuk bacaan ni. Okey, so agak tinggi. Kalau tak nampak bacaan ni mungkin agak nervous agaknya. 133, bawah 81. Dan ke atas ni adalah bacaan sistolik. Yang ni adalah diastolic. So yang normal, jika dah di-explain oleh Cik Najwa sebentar tadi, yang normal adalah 120, yang bawah adalah 80. Dan jika nampak bacaan kat sini agak tinggi lah, 133, melebihi paras normal lah. Okay. Tapi sebenarnya
untuk yang menjadikan diabetes ataupun darah tinggi, maafkan saya. Sebenarnya dia bukan bacaan 130 tu dah dikira tinggi, tak. Biasanya 140 baru dikira tinggi. Tapi bukannya dengan sekadar satu saja bacaan yang kita ambil. Biasanya memang kena buat berkala lah. Ada sesetengah pendapat mengatakan kita boleh buat dalam 3 hari ataupun paling maksimum minimum mungkin 3 bulan. Dapatkan bacaan rekod setiap hari dan kita boleh check pada waktu yang sama. Contoh kalau kita check pagi, buat pagi saja. So kita bila nampak bacaan ni memang tinggi kan, hari-hari 130 lebih, hari-hari 140, dapatkan average. Maksudnya 130 bahagi dengan berapa hari yang kita ambil. Jika tinggi juga, saya sarankan segeralah berjumpa dengan doktor dekat mana-mana klinik ataupun hospital berdekatan. Satu lagi benda yang saya ingin kongsikan, apakah beza antara sistolik dengan diastolik ni kan? Sebenarnya kalau kita nak tahu, sistolik ni sebenarnya kita punya pressure dalam salur darah ketika jantung kita mengepam darah ke seluruh anggota badan. Diastolik yang kat bawah ni pula adalah pressure dalam salur darah bila mana jantung kita berehat, sedang berehat ataupun antara 2 beats kan. Masa tengah rehat tu, itulah pressure dalam salur darah kita yang di jantung. Itu antara beza sistolik dengan diastolik. Dan yang normal adalah 120 bawah 80. Itu antara tips macam mana cara untuk kita menggunakan BP set dengan tepat lah. So yang penting bila dah check, rekod dan dapatkan average. So bagi mana-mana anda yang mungkin nak mendapatkan lebih kepastian, adakah bacaan darah tinggi saya ni tinggi ataupun tak, segeralah berjumpa dengan doktor ataupun mana-mana ahli farmasi yang berdekatan. Itu saja perkongsian saya pada slot kedua pada hari ini. Sebelum kita pergi ke slot ketiga, saya nak mengwar-warkan kepada anda semua, jika anda masih lagi ingat, pada episod yang lalu kita datangkan satu individu kan, iaitu kami punya bos ataupun CEO untuk memperkenalkan satu program baru yang dibawa oleh Physiogo pada tahun ini, iaitu Physiogo Online Class. Di mana Physiogo Online Class ni, kami ingin buat kelas bersama kesemua rakyat Malaysia yang ada, sama ada penjaga pesakit stroke di Malaysia ni, untuk bersama-sama dengan kami. Sebab dalam kelas tersebut kami ingin kongsikan macam mana cara penjagaan pesakit stroke. Dan untuk kelas pertama yang bakal berlangsung pada 19 Februari 2021 ini, kami ingin memberikan satu topik ataupun kelas yang menerangkan tentang pengenalan penjagaan stroke dan lumpuh. Dan kelas tersebut memang sangat-sangat sesuai untuk kesemua penjaga pesakit stroke. Dan yang lebih menariknya, kelas tersebut adalah percuma. Jadinya saya rasa ada link yang akan diberikan kat bawah. Nanti mana-mana anda semua yang berminat untuk menyertai kelas Physiogo Online Class ni, bolehlah menyertainya dengan segeralah. So sekali lagi, itulah Physiogo Online Class. Dan saya menyeru kepada anda semua, mungkin kita tak menjaga pesakit stroke, tapi ada kawan ataupun ahli keluarga kita yang sedang menjaga pesakit stroke, boleh sebarkan, boleh join bersama dalam Physiogo Online Class ini. Itu yang ingin saya war-war kepada anda semua. Jadi itu saja untuk slot kedua pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam slot ketiga bersama Encik Najwa semula untuk ketahui apakah faktor yang kita tidak boleh kawal daripada terkena stroke ini. Jadinya sebelum saya tutup slot kedua hari ini, kita berehat sebentar dan kita menonton iklan video yang disediakan khas oleh staf Physiogo kepada semua frontliners dan rakyat Malaysia di luar sana dalam menghadapi COVID-19 pada hari ini. Okey kah? Okey. So, kita berehat sebentar dan roll it. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di musim pandemik COVID-19 yang semakin merisaukan di seluruh dunia, malah di negara kita Malaysia, ramai di kalangan kita yang terkesan dari segi emosi dan perasaan. Lebih-lebih lagi, sahabat-sahabat kita ada yang kehilangan punca pendapatan. Ini pasti merisaukan dan membimbangkan mereka. Oleh itu, saya ingin mengajak semua rakan-rakan yang lain untuk kita bersama-sama menjadi lebih peka dan prihatin dengan keadaan orang di sekeliling, terutamanya sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita. Hulurkan telinga sekiranya mereka mempunyai masalah yang ingin dikongsikan. Sesungguhnya, sokongan dan bantuan daripada anda amatlah penting untuk mereka terus kuat dan positif dalam mengharungi dugaan ini. Tapi percayalah, segala dugaan dan cabaran yang datang pada kita pasti akan ada hikmah pada penghujungnya. Akhir sekali, saya ingin mendoakan agar kita terus sihat dan kuat bagi kita bersama-sama melawan pandemik COVID-19. Itu saja daripada saya. #kita jaga kita, #kita pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam situasi COVID-19 yang semakin membimbangkan kini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua frontliners, khususnya para doktor, para jururawat dan semua petugas kesihatan atas usaha yang tidak berbelah bagi mengerah keringat siang dan malam dalam membantras wabak COVID-19. Saya faham apa yang anda lalui bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan satu proses yang panjang dan menuntut kesabaran yang tinggi. Apa yang boleh saya katakan adalah tetap semangat, tetap kuat kerana anda adalah hero kami. Moga setiap usaha anda diganjari dengan kebaikan yang berpanjangan. #stay safe, #terima kasih hero. Baik, so bertemu kembali dengan Cik Najwa kat sebelah saya ni, dan sebentar tadi kita pun dah menontonlah sedikit sharing daripada saya mengenai tentang macam mana cara nak menggunakan BP set. Dan tadi juga anda juga disajikan dengan video pesanan khas yang dibuat oleh kami di Bisogo kepada kesemua frontliners Barisan Hadapan Malaysia dan juga rakyat Malaysia di luar sana lah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Betul kan Cik Najwa? Dan dari hari ke hari kita nampak memang kes masih lagi mencecah angka 1000. Dan semalam mungkin dah berlaku sedikit penurunan lah. Mungkin dah 2000 lebih tak silap saya. Tapi still lah beribu-ribu kes lagi yang ada kat Malaysia ni. Jadinya kita masih belum jaya. Jadinya apa harapan kami di Visogo ni dengan menyebarkan video tersebut, kita nak memberi semangat lah kepada anda di luar sana, terutamanya kepada Barisan Harapan dan juga rakyat Malaysia supaya terus kuat dan bersungguh dalam kita melawan COVID-19 ni supaya kita akan kembali menang. Itulah dia kan, antara benda yang kita nak sebarkan kepada anda semua di luar sana. Jadi Cik Najwa, seperti mana yang kita dah maklumkan, kita ada juga nak kongsikan tentang faktor yang di luar kawalan kita kan, macam mana boleh terkena stroke kan. Tapi sebelum tu, saya rasa kita nak baca komen lah sikit. Kita nak baca komen lah. Ada komen ni daripada mungkin viewers yang sedang menonton Dialog Visogo ni. Saya ucapkan terima kasih kerana komen dan bertanya soalan. Jadinya saya nak baca sikit lah. Okay, ada komen daripada Encik Muhammad Akil. Oh, baru saya tahu dengan thumbs up sekali. Baik, terima kasih Encik Akil kerana menonton Dialog Visogo pada petang ni. Dan seterusnya daripada Cik Puan Amirah Husna, ada soalan yang bertanya tentang kenapa baby ataupun kanak-kanak pun boleh dapat stroke. Kenapa baby atau kanak-kanak pun boleh dapat stroke? Cik saya pernah jumpa kan baby yang banyak sebenarnya. Ya ke? Cik, ya ke banyak? Ya ke? Tak ada, setakat ni saya tak merawat lah pesakit baby lah. Setakat ni saya tak ada merawat. Sepanjang saya berkhidmat, saya hanya merawat pesakit stroke yang dewasa saja. Cik Najwa mungkin ada? Samalah. Kita pun tak pernah jumpa lah sebenarnya. Betul. Okay, so ada condition di mana baby yang terkena stroke, kita panggil dia perinatal stroke. Betul. Okay, biasanya benda ni amat jarang berlaku lah. Tapi sekiranya berlaku, dia akan detect selepas dalam masa sebulan tu, lepas baby lahir lah. Okey, ada faktor, antara faktor yang faktor penyumbang kepada terjadinya stroke kepada bayi ni kan. Yang pertama adalah masalah kesihatan ibu sendirilah. Mungkin ibu ada darah tinggi ataupun keadaan dalam labor tu, time bersalin tu, mungkin dibicarakan air ketuban tu awal. So itu antara faktor terjadinya stroke kepada bayi lah.
Baik, so kembali semula bersama saya dan juga Cik Najwa dalam dialog Fizico pada petang ni. Nampak kelakar kan? Sebab kita sebenarnya ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi. Jadinya kami mohon maaf kepada anda semua yang mungkin terputus hubungan dengan kami semua kat sini. So saya berbanyak-banyak minta maaf kepada anda semua. Jadi sebelum kita huraikan lebih lanjut mengenai apakah risiko ataupun faktor yang tak boleh kawal ni daripada terkena stroke, kita nak baca lagi lah komen yang ada dekat kita punya page ni. Rasanya ada komen-komen lain kot kat sini. Tapi itulah, saya belum dapat lagi komen-komen tu. Jadinya kita teruskan kepada Cik Najwa lah untuk menceritakan apakah sebenarnya penyebab yang kita tak boleh kawal lah daripada terkena stroke ni, Cik Najwa. Apa benda sebenarnya yang mungkin penyebab faktor yang di luar kawalan kita lah. Ya, betul. So yang paling signifikan lah kata faktor yang di luar kawalan kita, yang pertama ialah usia. Tu memang jelas lah. Tak ada usia yang makin tak ada, kita yang makin muda kan, kita akan meningkat usia makin tua lah. Betul. So sebabnya kalau kita tengok stroke ni, dia banyak attack dekat orang daripada range umur 55 ke 85. Maksudnya di usia yang lebih lanjut kan, orang kata macam tu lah. So benda tu lah yang di luar kawalan kita tu. Betul. Okay. So yang kedua, jantina. Okay. Jantina. Gender, lelaki, perempuan. So berdasarkan kajian, dia kata kalau dalam pertengahan umur ni, lelaki lebih mudah terkena stroke. Terkena stroke. Tapi bila kita meningkat makin usia, mungkin dalam umur 65 dan ke atas, perempuan lagi mudah untuk terkena stroke. Ni sebabkan dia berkait balik dengan usia tadi tu lah. Betul. Sebabnya ada kajian dia buat dekat luar negara, tapi kajian tu untuk jangka hayat untuk penduduk Malaysia lah. Lelaki dia punya jangka hayat lebih pendek daripada perempuan. Betul. Sebab tu bila dia dah lanjut usia tu, perempuan lagi banyak yang terkena stroke. Sebab lelaki dah tak ada lah. Lelaki dah tak ada, tinggal perempuan je lah. Tapi perempuan ni bila dia dah terkena stroke, dia punya rate of survival tu susah sikit lah. Sebab dia dah meningkat usia kan, dia lebih fragile sikit. Okay. Tapi saya tertarik lah dengan jangka hayat tu kan. Sebenarnya berapa sebenarnya jangka hayat yang diikutkan kajian tersebut? Okey, dalam kajian tu dia kata purata umur untuk seorang lelaki 73 tahun. 73 tahun. Yang kebanyakan yang setakat. So untuk perempuan 79. Jauh juga beza tu kan, Cik Zaid, 6 tahun. Dalam 6 tahun lah. 6 tahun yang beza Alright. Lama juga. Betul. Okay, menarik. So kiranya ada dua lah. Memang kita boleh kawal usia. Makin hari makin tua kan, kita rasa kan. Mudahnya itulah. Makin hari kita makin berusia. Macam mana nak kawal? Tak boleh kawal lah. Dan yang kedua adalah jantina. Dan jika mengikutkan statistik tu memang dia ada beza lah antara orang yang lebih berusia dengan yang pertengahan ni, ada beza. Boleh katakan lelaki awal-awal ni banyak kena stroke kan. Tapi yang bila part dah makin berusia, jantina perempuan pula yang terkena stroke. Tapi lelaki bila part middle tu, dia terkena, tapi dia punya rate of survival dia tinggi. Betul. Maksudnya dia mudah untuk sembuh semula kalau dia terkena dan terus dapatkan rawatan. Beza pula lah dengan perempuan dari segi yang tu. Baik. Okay, so kita nak baca satu lagi soalan lah. Ada soalan lagi ni sebenarnya yang diberikan oleh kita punya viewers di luar sana. Di mana soalan berbunyi, Bell palsy berisiko ke untuk dapat stroke? Bell palsy. Bell palsy tu apa sebenarnya? Mungkin nak kongsikan Bell palsy tu apa? Okey, Bell palsy tu sendiri, dia adalah condition di mana bila kita rasa macam sebahagian daripada muka kita sengit. Sengit. Kalau disebabkan oleh infection lah dekat kita punya facial nerve. Daripada tu lah. So nak katanya Bell palsy dengan stroke beza sangat lah. Betul. Kalau stroke tadi macam kita cakap, dia adalah penyempitan ataupun burstnya salur darah tu. Tapi Bell palsy adalah infection ataupun inflammation lah. Katanya Bell palsy ni kalau kita treat lagi awal, dia lagi cepat lah proses dia nak recover tu lagi cepat daripada stroke. Betul. Okay. Unless
dia dapat bel palsi, tapi dia ada juga kondisi yang kita mention tadi, macam darah tinggi yang tak terkawal tu, dia ada kencing manis, ada kolesterol tinggi, tu dia akan menyumbang kepada stroke lah. Ya, berisiko lah kiranya kan. So kaitan tu agak jauh. Tapi nak tahu bel palsi ni berisiko ke tak untuk mendapat stroke, still risiko yang kami kongsikan tadi itulah. Tapi secara amnya begitulah cerita dia. Tapi jika orang bel palsi dan mendapat bel palsi tapi ada juga penyakit kencing manis dan tinggi kolesterol, mungkin bersikolah untuk mendapat stroke. Jadi terima kasih kepada yang bertanya soalan, Cik Puan Ain Nadia. So yang lain-lain ada banyak komen-komen lain, tapi nanti kalau ada lagi komen atau pertanyaan yang anda ingin utarakan, boleh komen di bawah lah. So terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal setia menonton Dialog Physiogo pada petang ni. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semualah. Jadinya Cik Najwa, ada lagi tak faktor-faktor penyebab yang kita tak boleh nak kawal? Ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Itu adalah sejarah keluarga. Sejarah keluarga. Contohlah ada kita punya ahli keluarga yang terkena serangan stroke. So kita ni berisiko untuk terkena serangan stroke lah, sebabnya kita dah ada genetik yang menyumbang kepada faktor stroke tu. Contoh darah tinggi, kencing manis. Benda tu kan, penyakit tu sebenarnya tu dia hereditary kan. Betul. Dia genetik lah. Penyakit genetik lah. Betul. So kiranya kalau ada mak ayah kita ataupun datuk nenek yang sebelum ni pun dah ada stroke, boleh dikatakan kita pun mungkin akan terkena lah, berisiko lah untuk mendapat stroke. Tapi still lah, benda yang tak boleh nak kawal kan, macam mana mungkin dah ada keluarga kita yang ada. Betul-betul. So kiranya ada 3 lah yang kita ingin kongsikan. Apakah faktor yang tak dapat kita kawal daripada terkenanya stroke. Jadinya mungkin ada yang di luar sana, viewers kita yang sedang menonton live ni, kita rasa macam saya ni ada darah tinggi kan, ada kencing manis, ada kolesterol, tapi rasa macam tak tahu status kesihatan kita. Boleh berjumpa dengan pakar-pakar lah, sama ada di klinik ataupun di hospital. Tapi jikalau kita pun memang dah ada kawan, ataupun mungkin kawan tu tak pasti dia ni kena stroke ke tak pasti kan. Tapi mungkin ada simptom tu macam dah stroke kan, tapi bel palsi ke tak. Apa-apa saja sakit-sakit fizikal sebenarnya boleh saja mendapatkan pemeriksaan lah. Dengan Physiogo pun boleh, sebab kami pun ada menawarkan pemeriksaan fizikal percuma lah kepada anda yang di luar sana yang mungkin mengalami masalah fizikal seperti sakit badan, sakit lutut, sakit bahu dan sebagainya. Dan dan jika anda juga mengalami masalah stroke pun kami merawatlah untuk masalah stroke tersebut. Jadi jika anda berminat untuk mendapatkan pemeriksaan fizikal percuma, jemput datang ke Physiogo. Dan cawangan Physiogo ni kat mana Cik Najwa? Cik Najwa kat Bangi juga ada kan? Dia ada lagi satu. Ada lagi satu. Kat mana tu? Satu lagi kita ada di Wangsa Maju. Ya, betul. Di Wangsa Maju. Di mana? Di Seksyen 2 Wangsa Maju. Dan di Bangi adalah di Seksyen 7. Dan jika anda ingin mendapatkan konsultasi ataupun pemeriksaan percuma ataupun ingin book rawatan dekat Physiogo, bolehlah menghubungi nombor yang tertera dekat bawah di talian 013-804-1322. InsyaAllah akan ada pihak khidmat pelanggan, customer service kami yang akan menjawablah anda punya pertanyaan dan boleh booking slot rawatan untuk anda di luar sana. Jadinya Cik Najwa, saya rasa kita dah sampai ke penghujung Dialog Physiogo pada hari ini. Dan saya harapkan mungkin apa yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaatlah untuk anda di luar sana, berkaitan dengan risiko penyebab stroke. Dan lebih emphasize kan, kita nak emphasizekan hari ini secara kesimpulannya adalah darah tinggi penyebab stroke. Betul ke tak? Betul lah. Betul lah. Tapi ianya salah satu lah risiko penyebab kita boleh terkena stroke. Itu secara kesimpulannya. Okay, so apa kata-kata akhir lah yang ingin Cik Najwa sampaikan kepada kita punya penonton yang sedang melihat Dialog Physiogo pada hari ini? Okey, katanya jaga kesihatan. Sebabnya stroke ni bahaya. Betul. Dalam penyakit nombor 3 kan kat Malaysia, yang menyebabkan kematian dan juga menyebabkan ketidakupayaan kita lah. Sebab bila kita kena stroke tu, kita akan hilang dari upaya, terpaksa bergantung dekat orang lain. So jaga kesihatan, buat pemeriksaan secara berkala. Betul. Bergerak secara aktif. Senaman macam Cik Zaid dah cerita tadi, pandang lebar tadi. So dalam era pandemik COVID ni, jaga kebersihan, jaga jarak. Kalau apa-apa yang tak perlu, tak payah keluar.
Betul. Betul. Itulah antara kata-kata akhirlah daripada Cik Najwa kepada anda semua di luar sana. Jadinya begitulah juga daripada saya pun samalah. Jaga kesihatan kita dan sepanjang COVID-19 ni jagalah kita punya SOP dan sebagainya. Jika tak ada kepentingan boleh saja duduk di rumah. Dan kita pun sekarang ni rasanya banyak benda dah diumumkan dan ada banyak sektor ekonomi pun dah start berjalan seperti biasa. Cumanya yang tinggal hanyalah pilihan kita lah. Sama ada kita nak jaga ataupun tak kan. Benda dah ada lah. Tapi kalau kita tak jaga mungkin akan berulang lah sebenarnya kan. Kes-kes yang makin meningkat dan sebagainya. So harapnya semua orang boleh memainkan peranan masing-masing lah dalam kita membanteras pandemik COVID-19 terus berleluasa di negara kita Malaysia. Jadinya itu saja untuk pengisian Dialog Fisogo pada petang ini bersama saya dan juga Cik Najwa. Dan Dialog Fisogo akan terus menghangatkan anda semua pada petang Khamis ni pada jam 5 petang dengan topik yang berbeza pada episod seterusnya. Tapi jika nak tahu topik apa yang kami ingin kongsikan pada episod seterusnya, anda boleh kekal setia menonton Dialog Fisogo pada setiap hari Khamis pada jam 5 petang dekat channel page Facebook Fisogo lah. Ingat channel saya kan? Tak ada. So harapnya boleh kekal setia lah untuk tahu apakah topik lain yang kita ingin kongsikan. Tapi mostly topik yang ingin kami kongsikan berkaitan dengan stroke lah pada episod kali ini. Jadinya kekal setia dan terus boleh sebarkan ke semua info yang kami sampaikan kepada anda dengan kawan-kawan yang lain. Jadinya akhir kata daripada saya, selamat berehat kepada anda di luar sana yang mungkin dah balik kerja dan sebagainya. Kekal jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa makan minum lah. Cheers. Betul, tapi jaga lah. Betul. So itu saja daripada kami berdua pada hari ini dalam Dialog Fisogo, peneraju kehidupan yang lebih sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat anda semua.